barulah masuk ke dalam tajuk yang sebenar. Tadi adalah mukadimah. Apakah wasiat Rasulullah SAW kepada kita wanita muslimah? Saya bagi 3. Sebenarnya wasiat itu terlalu banyak, tak mampulah nak membicarakannya dalam masa yang singkat. Kita ambil sikit-sikit dan insya-Allah kita amalkan. Yang pertamanya, wanita muslimah mestilah membentuk karakter seorang wanita muslimah sejati. Bentuk karakter kita dalam keadaan kita. Tahulah kehidupan kita sehari-hari, ada yang bekerja, ada yang tak bekerja, kan? Orang yang tak bekerja, wanita yang tak bekerja, suri rumah, sibuk dengan kerja rumah tangga. Kemudian orang yang bekerja di pejabat, lebih-lebih lagi sibuk. Dalam keadaan itu banyak sekali tekanan-tekanan yang kita alami. Kalau dikata kita ni, kalau kita sembahyang kita takkan stres, kalau kita puasa kita tak stres. Siapa kata kita tak stres? Kita duduk depan Kaabah pun hari-hari, pasti ada stres. Sebab apa? Hati manusia ini tidak selamanya lurus. Hati manusia ini berbolak-balik. Kadang-kadang dia beriman, kadang-kadang dia kufur. Dalam keadaan kita lemah, kita perlu untuk kembali membentuk karakter kita. Bentuk karakter dengan apa? Dengan ilmu. Dia kata ilmu ni ilmu apa? Semua ilmu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu nak tambat hati suami pun perlu, betul tak? Ilmu memasak lagi perlu. Ilmu untuk mendidik anak-anak, psikologi kanak-kanak perlu kita belajar. Ilmu ICT yang sekarang ni kita mesti faham macam mana nak gunakan komputer, nak buka internet, biar kita tahu apa yang anak-anak kita buat dengan laptop ni. Bahaya kalau kita tak tahu anak-anak kita biarkan bebas dengan laptop dia. Kita tak tahu apa dia buat. Sekarang ni apa-apa benda yang positif, yang negatif, semua ada dalam tu. Maknanya sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, kita perlu belajar. Belajar yang boleh memberikan kepuasan dan ketenangan pada jiwa kita. Kalau puan-puan belajar dalam satu majlis ilmu, tapi balik rumah bertambah karat hati, tak payah belajar. Kalau puan-puan datang ke majlis ilmu, balik rumah bertambah lagi dengki dengan orang sebelah, tak payah belajar. Kalau kita duduk majlis ilmu, duduk mengata orang, jangan belajar. Duduk rumah bagus lagi. Maknanya ilmu apa yang boleh memberi manfaat kepada kita? Ilmu apa yang boleh memberi manfaat kepada kita? Yang pertama, ilmu itu boleh mendekatkan kita kepada Allah dan
melumpuhkan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ilmu yang kita cari. Jangan sekedar nak datang, nak orang tengok kita ni orang soleh, orang alim. Bukan itu tujuan kita. Betapa ramai orang yang berilmu tapi dia bertambah jahil lagi. Disebabkan dengan ilmunya dia tidak boleh memperbaiki aib dirinya. Ada di situ. Ilmu yang bermanfaat kita tahu. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Ilmu itu boleh mendekatkan diri kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita duduk di majlis ilmu, kita dengar syarahan tu, rasa kita nak berubah, nak jadi baik lagi. Kita nak mempertingkatkan lagi ibadat kita, iman kita, pengetahuan kita, kajian kita terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu itu yang kita ambil. Tapi kalau di majlis ilmu itu kita dapat perkara-perkara yang boleh merosakkan hati, lebih baik duduk kat rumah dia. Yang keduanya, ilmu apa yang bermanfaat? Ilmu yang boleh menjawab setiap permasalahan kita, yang boleh memberi ketenangan, yang boleh meredakan stres. Saya pernah bergaul dengan kawan-kawan yang banyak sekali ujian mereka hadapi. Saya kata cubalah lupakan musibah, cabaran, ujian itu dengan sibukkan diri dalam majlis-majlis ilmu. InsyaAllah hati yang luka dituakan, diubat, terubat. Tapi kalau kita duduk rumah, sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit nak teringat, lama-lama akhirnya tu kena meroyan. Maknanya kena sibukkan diri dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, dengan ilmu-ilmu yang belum kita tahu. Kalaulah para ulama dulu kan, mereka sanggup menyerahkan seluruh masa mereka, hidup mereka untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni yang ada di depan mata kitab-kitab tu, takkanlah tak sanggup duduk 5 minit saja nak baca satu hadis satu hari. Kan? Setahun Sahih Muslim, Sahih Bukhari, hadis insya-Allah khatam. Kan? Tapi kita tunggu dan nanti kalau dah tak sibuk, nanti kalau dah anak dah besar sikit, nantilah kalau baby tu dah boleh merangkak, akhirnya kena tunda, akhirnya kita pun semakin tertekan dalam keadaan kurangnya ilmu, kurangnya iman, kurangnya ibadah, kurangnya amal soleh. Nah itu manfaat ilmu. Yang ketiga, manfaat ilmu adalah supaya kita lebih celik ke mana arah tuju hidup kita. Takkanlah lepas belajar, kahwin, lepas tu beranak, lepas beranak tunggu cucu lagi, ambil menantu, tunggu cucu, lepas cucu tu akhirnya tunggu masa tulang dah reput, dah tak boleh lagi nak pergi ke masjid, tak boleh lagi nak belajar. Sampai kita ada katil dalam keadaan sekarat, barulah kita rasa, ya Allah, kenapalah dunia ni
menipu kita. Tak ada orang di dunia ini yang tak sibuk. Semua orang sibuk. Suri rumah lagi sibuk daripada orang yang kerja kat pejabat. Betul tak? Jangan cari alasan lah. Jangan kita lepaskan masa macam tu terbuang percuma dalam keadaan kita tak ada bekalan untuk menuju Allah. Matlamat hidup kita kembali kepada Allah. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Mu, beribadat kepada Allah. Penciptaan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kita seorang isteri, peranan kita di samping suami itulah ibadat kita di sisi Allah. Jika kita seorang ibu, peranan kita di tengah anak-anak itulah ibadat kita di sisi Allah. Jika kita seorang pekerja, kerja dan amanah kita itulah yang menjadi ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu kita tahu ke mana kita nak pergi, di mana kita nak berhenti, dan kita tahu apa bekalan kita bawa, dan sampai di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan kepada umatnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah SAW ada bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim yang menyatakan, yang maksudnya barang siapa yang berjalan di dalam di jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Barang siapa yang Allah hendak memberikan kebaikan kepadanya, maka Allah yufaqihu fiddin. Allah berikan kefakihannya dalam agama dia. Maknanya penilaian Allah Subhanahu wa taala ke atas diri manusia itu di atas penilaian sejauh mana, setinggi mana ilmunya.